Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'ana walidina wa masyaikhina wa mu'allimina wa awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Di Facebook dengar tau, atas kurniaan dan juga limpah kurnianya dapat kita meneruskan pengajian umur ammah, ataupun dengan istilah yang lain al-umur al-kulliyah, ataupun dalam istilah yang lain qawaid aqliyah juga termasuk di dalam umur ammah. Jadi umur ammah yang kita dah pelajari tentang al-wujud, kemudian al-ma'dum, kemudian al-mahiyah. Malam ni insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan al-wujub wal-imtina' wal-imkan. Jadi istilah al-wujub wal-imtina' wal-imkan ini dia mestilah kita baca sekali dengan al-wujud. Maksudnya apa itu al-wujub wal-imtina' wal-imkan? Iaitu bila bi'atibari al-wujud, maksudnya bila kita melihat kewujudan sesuatu perkara, sama ada dia wujub sama ada dia mesti wujud, ataupun dia imkan wujud, iaitu mungkin wujud, sama ada wujud ataupun tidak wujud, ataupun mustahil wujud. Inilah yang dijadikan sebagai teras kepada ahkamul aqliyah. Kalau kita tengok dalam kitab ulama Asy'ariyah, mereka akan bincangkan tentang hukmul aqli, ahkamul aqli. Maka di sinilah perbahasan dia. Sebab kenapa diambil hukum akal itu di sini? Sebab ini adalah aplikasi kepada al-wujud yang kita bincang sebelum ini. Maksudnya al-ma'lum terdiri daripada al-mawjud dan juga al-ma'dum. Kemudian daripada al-mawjud ataupun al-wujud itu dibincang tentang kedudukan al-wujud tersebut, sama ada dia wujubul wujud ataupun imtina'ul wujud ataupun imkanul wujud, yang mana kita akan tengok satu persatu tentang definisi dia. Jadi sebab itu ulama Asy'ariyah mereka menjadikan ini merupakan asas kepada semua kaedah ataupun nak mengisbatkan aqaid wa daf'u syubhah ataupun waraddu syubhah ataupun menolak sebarang bentuk syubhah adalah berdasarkan kepada ahkamul aqliyah. Jadi kalau kita faham ahkamul aqliyah ini dengan baik, maka banyak fawaid yang kita akan dapat apa yang dikemukakan oleh ulama mutakallimin dalam bab mengisbatkan aqaid berdasarkan kepada dalil-dalil yang yakini. Hatta dalam bab semualah, dalam bab sifat, masuk dalam bab apa orang panggil hari kiamat, bab rasul dan bab irsalur rasul, bab al-Quran, semuanya terkait dengan wujud. Jadi bila wujud, dia sama ada sesuatu itu wujub ataupun imtina' ataupun mustahil ataupun imkan. Jadi kita akan tengok sebab apa? Sebab di sisi mutakallimin annal asya', iaitu sesuatu tu, asy-syai' itu, asy-syai' di sisi mereka adalah al-mawjud. Okey, ataupun asy-syai' merangkumi al-mawjud dan juga al-ma'dum. Dia sama ada imma daruri wujud, iaitu Allah SWT mesti wujud. Kalau tak wujud Allah SWT, maka banyak masalah ataupun persoalan-persoalan besar tidak dapat dijawab, tidak dapat dirungkai. Itu dari mana kita datang, dari mana apa asal usul penciptaan. Sebab dia sama ada dua je, sama ada kita nak isbat wajibul wujud ataupun kita nak tasalsul ataupun daur. Bila kedua-dua itu mustahil, tasalsul mustahil, iaitu kita menyandarkan sebab kepada sebab yang bukan yang mala nihayah kepada sesuatu. Maksudnya kita dijadikan oleh Tuhan, Tuhan ini dijadikan oleh Tuhan yang lain, Tuhan yang lain dijadikan oleh Tuhan. Itu tidak selesai dan tidak membawa kepada pemikiran yang tepat. Jadi sama ada daur, kita menyandarkan sebab A kepada B, B kepada A, dan dia itu adalah kedua-duanya mustahil. Jadi berdasarkan kepada ibtal ataupun ibtal daur wa tasalsul, ini menyebabkan lazima wujudul wajibul wujud. Jadi menyebabkan wajib ada wajibul wujud, iaitu sesuatu yang mesti wujud, daruri wujud. Itu kena faham oleh. Sebab dalam bab kita akan tengok contoh dalam bab sifat ataupun kesempurnaan Allah SWT dan sebagainya.
Allahu Akbar. FB tak ada lagi. Pasal apa jadi macam ni tu? Sekejap Saya dah tekan lah tadi. Tak apa, saya buat sekali lagi.